Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Raditu billahi wa rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi bersabda yang bermaksud, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jamaah rahimakumullah, kita akan teruskan pengajian hadis kita. Dan seperti mana yang kita telah janjikan, kita akan memasuki bab baru, yakni babu sifatis salah. Kaifiat, cara mendirikan salat. Salat sebagai tiang agama salat sebagai ibadah inti dalam agama. Bahkan salat adalah ibadah amalan seorang hamba yang ada hubung kait dengan hablum minallah yang mula-mula sekali dihisab oleh Allah kelak. Sudah barang tentu agama kita Islam memberikan garis panduan yang lengkap, sempurna, detail, walaupun tentunya ada beberapa kelonggaran, wus'ah di dalamnya. Hadis-hadis yang kita nak pelajari ini khasnya bahagian pertama, muka surat 138, hadis 278, 279, 280, 281, 282, 283 hingga 284. Ini satu tajuk. Hadis 278 hingga 284 ini dikira satu tajuk, yakni menceritakan tentang kaifiah ataupun sifat-sifat cara sembahyang secara umum dan yang paling basic, karena di sana belum disebut sunat-sunatnya, baru sebut perkara yang mesti dibuat dan bila tidak terbatal. Itu yang saya katakan secara umum dan bersifat sangat basic, dalam arti kata disebut yang terpenting
yang mesti dibuat, yang bila tidak dibuat solat itu menjadi batal. Walaupun ulama fiqh khasnya Syafi'i, Malik dan Ahmad bin Hanbal serta Abu Hanifah berbeza pendapat tentang sama ada sesuatu yang mesti dibuat itu disebut sebagai fardun min faraidis shalah, disebut suatu yang fardu daripada perkara-perkara yang fardu dalam solat, atau mereka sebut sebagai wajibun min wajibatis salat, perkara wajib daripada kewajiban solat. Itu perbincangan di kalangan ulama mujtahid. Sebab bila suatu amalan dalam solat itu disebut fardu, disebut rukun, maksud saya sama disebut rukun daripada rukun solat ataupun wajib dari wajib solat. Bila suatu amalan dalam solat itu disebut rukun, sementara yang lain menyebutnya sebagai wajib, maka kesan hukumnya berbeza apabila ia ditinggal. Di sana mereka berbeza pendapat nanti. Sungguh pun begitu. Saya nyatakan sekali bahawa hadis-hadis ini, bagian pertama ini, cerita tentang kaifiah solat secara umum, secara basic, dalam arti kata bercerita tentang perkara-perkara yang mesti dibuat, yang bila tidak dibuat solatnya akan dikira batal atau orang itu dikira belum solat. Hadis ini, yakni hadis 278, ada yang menyebutnya sebagai hadis al-musi fis salati. Hadis cerita tentang orang yang buruk dalam solatnya. Buruk dalam solatnya. Walaupun Asy-Syaikh Shalih Ibn Utsaimin tidak menyukai menamakan hadis ini dengan al-musi fis salati, orang yang buruk dalam solatnya, tetapi beliau menyebutnya hadis al-jahil fi salati, jadi hadis tentang orang yang jahil dalam solat. Jahil maknanya tak tahu. Bezanya bila jahil ia melakukan kesilapan tadi karena tak tahu. Kalau al-musi, orang yang buruk dalam solat, dia melakukan kesalahan tadi dengan sengaja. Dia tahu benda itu salah tapi dibuat. Itu al-musi dalam bahasa Arabnya. Benda yang salah dia buat kerana dia tidak tahu, namanya al-jahil. Ini menunjukkan betapa ulama-ulama ini sangat berhati-hati, hatta dalam berpendapat, hatta ketika hendak memberikan istilah bagi orang yang ditegur oleh Nabi, disuruh mengulang-ulangi salatnya ini. Hadis itu ialah an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Hurairah bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila salati fa asbighil wudu." Apabila kamu berdiri hendak mendirikan salat, maka sempurnakanlah wudu dahulu. Wudu dengan sempurna, dan bab wudu telah lalu. Thumma istaqbilil qiblah, kemudian hadapkan wajahmu ke arah kiblat, yakni Kaabah. Fakabbir, lalu bertakbirlah engkau. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian baca oleh engkau apa yang mudah bagi engkau daripada Al-Quran. Dalam hadis yang lain dijelaskan ay ummul Fatihah, ummul kitab. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sehingga engkau tumakninah dalam keadaan rukuk.
Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangun, angkat kepala kamu hingga kamu berdiri dalam keadaan lurus. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah engkau sehingga benar-benar sujud dalam keadaan tumakninah. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkat kepalamu, yakni duduk, sehingga tumakninah dalam keadaan duduk. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud semula sehingga engkau tumakninah dalam keadaan sujud. Dah satu rakaat tu. Thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukan yang sedemikian itu, yakni apa yang kamu lakukan dalam rakaat pertama itu, di dalam solatmu keseluruhannya, dari rakaat pertama, kedua, ketiga dan rakaat yang keempat bagi 4 rakaat. Dikatakan Sam'ah, lafaz ini dengan Bukhari, dan dalam isnad Muslim disebut hatta tatma'inna qa'iman, yakni dalam ayat thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkat kepala kamu sehingga iktidal, lurus. Itu matan Bukhari. Sementara dalam matan Imam Muslim hatta tatma'inna qa'imah, sehingga engkau tumakninah dalam keadaan berdiri. Sama seperti mana hadis 279 daripada Rifa'ah bin Rafi' dari Ahmad Ibn Hibban, hatta tatma'inna qa'iman. Dan ketika rukuk ditambah pula dalam Imam Ahmad, bukan sekadar hatta tatma'inna raki'an, kan masa rukuk dalam matan tadi thummarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sehingga kamu tumakninah dalam keadaan rukuk. Dalam matan Ahmad fa'akim sulbaka hatta tarji'al izam, maka tegakkanlah tulang-tulang, maksudnya ketika iktidal, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian angkat kepala kamu hingga iktidal, lurus berdiri. Dalam matan Ahmad fa'akim sulbaka hatta tarji'al izam, tegakkan tulang belakangmu hingga tulang-tulang itu kembali lurus semula. Jadi ada perbezaan matan di sini. Baik. Sebagai pengetahuan jamaah sekalian, yang tempoh hari saya telah sebutkan sababul wurud hadis ini, dan saya ulangi sekali, di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Mustafad Al-Mustafadu min Mubhamatil Matan wal Isnad, nama kitab itu Al-Mustafad min Mubhamatil Matan wal Isnad. Juzuk yang pertama, muka surat 287, pengarangnya Al-Hafiz Abu Zar'ah Al-Iraqi. Beliau menyebutkan bahawa ada seorang lelaki sahabat Nabi, nama dia Khalad bin Rafi' bin Malik Al-Khazraji. Nama sahabat ini Khalad bin Rafi' bin Malik Al-Khazraji, Bani Khazraj, bukan Bani Aus. Beliau ini adalah saudara kepada Rifa'ah bin Rafi', juga sahabat terkenal, anak kepada Rafi' bin Malik. Ketiga beranak ini, yakni Khalad bin Rafi' dengan saudaranya bernama Rifa'ah bin Rafi', dan ayah mereka berdua bernama Rafi' bin Malik, telah menyertai peperangan Badar. Ketiga beranak ini ikut perang Badar, luar biasa. Dan Khalad bin Rafi' tewas dan syahid di medan Badar. Sementara saudaranya yakni Rifa'ah bin Rafi' dan
Rafi' bin Malik selamat dan sempat juga mengikuti peperangan selepasnya, termasuk dalam perang Uhud. Bahkan Rifa'ah bin Rafi' panjang umurnya hingga sempatlah hidup pada zaman Ali dan terlibat juga dalam peperangan Siffin dan juga peperangan Jamal pada zaman Pemerintahan Ali, dan beliau berpihak kepada Ali bin Abi Thalib. Artinya Khalid bin Rafi' bin Malik Al-Khazraji bukan sahabat yang biasa. Beliau ahlu Badrin, ahli Badar, ahli Badar, tentera Badar, mantan tentera Badar, atau dalam bahasa glamournya Purna Yuda Badar. Lagi tidak faham. Purna itu maknanya selesai, habis Yuda itu perang, yakni maknanya bekas prajurit lah gitu. Bahasa biasanya bekas prajurit perang Badar. Bahasa glamournya Purna Yuda Badar. Jadi Masya Allah, orang yang termasuk mereka yang mendapat jaminan daripada Allah melalui nabinya, mereka ahlu Badrin, dosa-dosa mereka diampun oleh Allah, sama ada dosa yang telah lalu atau dosa yang akan datang. InsyaAllah mereka ahli surga. Mereka ahli surga. Sungguh pun begitu, si Khalid bin Rafi' bin Malik Al-Khazraji suatu hari datang masuk masjid, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid itu. Beliau pun salat dan kemudian memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi pun jawab salamnya, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Thumma qalahu, kemudian Nabi bersabda kepada Khalid bin Rafi', irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi sekali, sembahyanglah engkau, sesungguhnya engkau belum solat. Solat lagi sekali, awak belum solat. Faraja'a fasalla kama shalla, dia pun ulangi solatnya seperti mana yang sebelumnya. Kemudian thumma ja'a wa sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datang menemui Nabi dan bagi salam pada Rasul. Nabi pun jawab salamnya dan Nabi bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Lagi sekali salat, awak belum salat. Faraja'a fa shalla kama shalla, thumma ja'a wa sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, farada 'ala salam wa qala irji fasalli fa innaka lam tusalli thalatha marratin. Setelah 3 kali asyik disuruh ulang, suruh ulang, maka Khalid bin Rafi' Al-Khazraji akhirnya berkata, walladhi ba'athaka bil haqq ya Rasulullah ma ukhsinu ghairah fa'allimni. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran ya Rasulullah, aku tidak lagi mampu melakukan salat lebih baik daripada yang aku lakukan tadi. Demi Allah, jika engkau suruh aku mengulang-ulang, macam itulah salat aku. Solat ulang 10 kali pun macam juga. Aku tak tahu apa yang lebih baik daripada itu. Alimni, ajar kepadaku ya Rasul, bagi tahu aku. Orang itu dah buat yang terbaik, yang menurut dia betul, tapi Nabi kata, solat lagi, kamu belum solat. Nabi menilai Khalid bin Rafi' ini belum solat. Ini berlaku sebelum perang Badar lah. Sebab perang Badar dia syahid, takkan ini berlaku selepas perang Badar. Apa bohong? Mana boleh ini berlaku selepas perang Badar? Kata tadi mati di medan Badar. Bila solat? Berlaku sebelumnya.
Selepas itu baru Nabi bersabda di dalam hadis ini, lain kali apabila kamu nak solat, diajarilah, sempurnakan wuduk kamu dahulu, kemudian menghadap kiblat, kemudian takbir, kemudian. Rupa-rupanya jamaah sekalian yang dikesan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kesilapan yang ketara sekali dikesan oleh Nabi dalam solat Khalid bin Rafi' tadi, yakni dia tidak ada tumak ninah. Tidak ada tumak ninah. Yang lain dah betul dah. Berdirinya betul, rukuknya betul, iktidal ada, rukuk ada, sujud ada. Rupanya barulah Nabi menilai tak ada tumak ninah bagi rukun-rukun yang wajib adanya tumak ninah. Kesimpulan awal yang boleh kita ambil, solat yang tidak ada tumak ninah pada rukun-rukun yang wajib ada padanya tumak ninah dianggap tidak solat. Subhanallah, dianggap tidak solat. Kalaulah solat itu ada nilai dia di sisi Allah, walaupun mungkin hanya, tak tahulah hanya berapa, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan beritahulah. Nabi kata, lam tusalli, awak sama sekali belum solat. Solat itu tak ada nilai dia. Baru si Khalid bin Rafi', oh rupanya selama ini solat aku tak ada tumakninah. Hatta tatma'inna, tadi kan ada tatma'inna, tu maknanya sehingga engkau tumakninah. Apa sebetulnya tumakninah ni? Yang Nabi sebut tumakninah tadi, semasa rukuk wajib ada tumakninah. Semasa iktidal wajib ada tumakninah. Semasa sujud, semasa duduk antara dua sujud, semasa sujud lagi, ini wajib ada tumakninah. Dan Nabi bersabda, lakukan seperti itu pada rakaat-rakaat yang baki selebihnya lagi. Dan juga dalam solatmu yang lain-lain kali bila solat macam tu. Setiap rakaat pastikan solat kamu seperti itu. So tumakninah ni masa rukuk, iktidal, sujud, duduk, sujud. Setiap rakaat ada. Apa itu tumakninah? Tumakninah, tatma'inna, itma'anna, yatma'innu, itmi'nanun, tumakninah. Dari segi bahasa, maknanya ialah athiqah wa adamul khalaq. Dari segi bahasa, maknanya athiqah wa adamul khalaq. Tumakninah yakni mantap, tenang, kuat, wa adamul qalaq, dan tiada gelisah. Itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Adapun tumakninah daripada segi syarak, dari segi istilah syar'i, ialah sukunul jawarih wastiqrari kulli adwin fi mahallih biqadri tasbihah. Tumakninah ialah sukunul jawarih, tenang dan diamnya seluruh anggota tubuh badan selepas bergerak, wastiqrari kulli adwin fi mahalli, dan tetap beradanya setiap anggota pada tempat yang semestinya, biqadri tasbihin, selama sekadar lebih kurang membaca subhanallah. Tenangnya seluruh anggota badan selepas bergerak ialah bila orang rukuk Allahu Akbar kan bergerak. Allahu Akbar itu bergerak tu.
Nah, masa rukuk kemudian seluruh anggota tubuh badan ini senyap, tenang, diam. Tak cukup diam, tapi mesti istiqraru kulli adwin fi mahalli. Tiap-tiap anggota tubuh badan, mungkin termasuk urat-urat dan tulang-tulang, betul-betul berada pada tempatnya sehingga rukuk tadi betul-betul selesa. Selama lebih kurang subhanallah. Itu namanya tumakninah. Contoh, orang rukuk yang tadi dinyatakan di dalam apa namanya? Oh, di belakang nanti ya. Mana dia? Oh, hadis di belakang. Bahwa bila rukuk, tulang belakang bahu mesti lurus. Jadi membentuk sudut 90 darjah, 90 degrees gitu. Bagi yang mampulah. Boleh begitu, tapi dia belum begitu. Walaupun dia sepatutnya 90 darjah. Tapi dia tidak buat 90 darjah, hanya buat 45 degrees. Wih, terlalu tinggi sangatlah. Apa? 45 itu terlalu macam ini. Oh, dia buat 125. Itu melengkung sangat. Walaupun dia senyap sekalipun, tak ada yang bergerak, langsung tidak bergerak. Ini masa rukuk yang terlebih atau rukuk yang kurang, dan senyap dan tak bergerak. Walaupun tidak bergeraknya 1 minit sekalipun, kemudian i'tidal belum dikira tumakninah. Sebab tumakninah bukan dari segi masanya. Tumakninah yakni ketika seseorang itu telah melakukan satu-satu rukun sesuai dengan ketentuan syarak. Ketentuan syarak, rukun, katalah rukuk tadi, yakni mesti 90 degree. Bagi orang yang mampulah. Sebab hukum Islam ini, jamaah sekalian, peraturan ini bagi orang yang dalam keadaan normal. Dalam keadaan yang tak normal, habis macam mana? Dan bagi orang yang ada masalah, dia ada masalah, macam-macam masalah. Kalau masalah pinggang mungkin tak boleh betul-betul itu, kan? Pasal terlalu ketat skru dia, jadi tak boleh 90. Atau mungkin terlalu longgar, jatuh. Atau boleh ini tapi malangnya lutut, kaki tak boleh lurus. Lutut kena bengkokkan umpamanya. Kan tak sempurna, kan? Nah, ini tak apa, ini bagi orang yang memang hukum agama syar'i ini bagi dalam keadaan yang sihat, yang normal. Saya itu bila sakit, ya serahkan pada yang sakit lah. Orang yang sakit sebetulnya, kalau umpamanya ada masalah pinggang, masalah ni, lepas tu nak, ini saya baca hadis ini, bila rukuk mesti macam ni, macam orang seperti saya yang sakit ni, sebenarnya tak perlu tanya. Yang tahu bagaimana rukuk yang sesuai bagi dirinya yang sakit, yang punya dirilah. Tak perlu tanya sana sini. Tak perlu macam mana Tuan Mufti ni, saya ni sedang sakit pinggang ni, tapi tengok dia mesti 90 degree, mesti lurus, mesti ini. Tapi masalahnya saya tak boleh. Macam mana apa yang boleh? Tak perlu tanya orang. Buatlah sesuai dengan kemampuan yang anda buat waktu itu. Peraturan ini bagi orang yang sehat. Betul-betul boleh seperti ini, kaki pun boleh lurus dan luruslah. Tak lebih, tak kurang, tak terlalu ke atas, tak terlalu ke bawah. Dan bila betul-betul dah seperti itu, dalam jangka masa dan tenang dalam jangka masa lebih kurang baca subhanallah, itu dipanggil tumakninah. Sebaliknya, bagi orang yang mampu buat begitu, tapi dia tak buat begitu, walaupun dia senyap setengah jam sekalipun, tidak dikira tumakninah. Tahu maksud tumakninah ya? Jadi tumakninah itu bukan sekadar diam dalam sekian saatnya, bukan. Tapi keadaan, kedudukan, position orang tadi betul-betul menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan. Atau dah macam itu tapi gerak. Minimumnya yakni
biqadri subhanallah. Sujud demikian juga. Macam mana sujud yang sempurna? Di belakang nanti ada ya. Nabi kata, dan sujudlah dalam keadaan tumaknina. Macam mana sujud yang sempurna? Nabi beritahu. Dalam bab solat yang sebelumnya pun sudah ada hadis dia. Umiritu li asjuda. Umiritu li asjuda li arba'i a'dha. Li sami a'dha. Kami diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, dan 2 apa tu namanya, jari kaki. Berdiri, letak tinggi. Itu kena angkat, kena angkat. Dan bila betul-betul dah boleh buat macam tu, seperti mana yang Nabi tetapkan, dalam jangka masa lebih kurang membaca subhanallah, itu baru ada tumakninah. Sebaliknya, orang itu sujud, tapi sujudnya tidak seperti mana yang Nabi suruh, sedangkan dia boleh buat. Tangan katakanlah sudah diletakkan 2 tangan. Lutut sudah letak, dahi sudah letak, tapi tangannya di macam sujudnya orang Thailand depan raja dia. Apa tu? Sujud apa yang tangan di perut pun melekat kat paha. Sepatutnya kan diangkatkan sujud mesti macam ini bentuk dia ya. Ini rukuk ni. Ya maskan ni rukuk. Ini rukuk. Sujud kan begini sepatutnya. Ya, artinya badan ni, kaki di juga. Tapi ini tidak, sujudnya macam ni. Ya, sebab apa? Nah, itu. Dia boleh buat seperti mana yang Nabi suruh, tapi tidak buat seperti mana yang Nabi suruh. Macam itu. Walaupun dia senyap 2 minit sekalipun, tidak dikira tumakninah. Dia boleh berdiri tegak macam ini, betul-betul tegak, tak ada masalah. Lutut tak ada masalah, pinggang tak ada masalah, betul boleh tegak. Tetapi dia tidak berdiri tegak. Wah, dia boleh buat, Nabi kata hatta ta'tadila qa'iman, sehingga kamu betul-betul lurus. Dan bila dah lurus macam ini, kemudian senyap, sekadar lebih kurang baca subhanallah, ada tumakninah. Tapi orang tadi belum lurus, dia boleh berdiri tegak, tapi dia tak diri tegak. Macam mana tak diri tegak? Mungkin nak rehatkan kaki sebelah. Ada kan kadang-kadang orang berdiri, kaki sebelah direhatkan. Jadi dia bukan berdiri di atas 2 belah kaki, tapi berdiri di atas sebelah kaki, sebelah kanan ke kiri terrehat. Walha dia boleh berdiri tegak. Walaupun dia berdiri tadi lama sekalipun jamaah sekalian, itu dikira belum tumakninah. Sebab tumakninah sebenarnya bukan senyapnya semata-mata, tapi lebih kepada istiqraru kulli adwin fi mahallih. Kembali beradanya setiap anggota pada tempat yang sepatutnya sebagaimana diarahkan. Masa rukuk di mana posisi kepala dengan ni? Masa rukuk di mana tangan dia? Masa rukuk macam mana kaki dia? Kalau dah seperti itu dan kemudian dia dalam jangka masa lebih kurang baca subhanallah, ada tumakninah. Betul-betul tepat. Tentulah saya kata tadi, bagi yang mampu, yang tak ada masalah. Yang ada masalah, ya fikahnya dia sendiri buatlah. Orang yang ada masalah, fikah dia diri sendiri buat. Katalah, macam mana ni Allah suruh solat berdiri tapi saya tak boleh berdiri. Tengok. Macam mana solat Allah suruh rukuk tapi saya tak boleh rukuk. Tengok. Macam mana solat ni Allah suruh sujud tapi saya tak boleh sujud. Macam mana solat ni Allah suruh angkat tangan tapi saya tak boleh angkat tangan. Kan akhirnya fikahnya diserahkan dia. Ya, buatlah apa yang hang mampu tu je lah. Lagi senang ya.
Jadi fiqh dia ikut yang dia. Kita tak boleh paksa dia, awak mesti berdiri, tumbang kawan tu. Awak mesti sujud, macam mana nak sujud? Tak boleh. Meniarap boleh katanya. Sujud. Sebab itu orang sakit, itulah wus'ah namanya. Namanya wus'ah. Baik, jadi faham ya? Jadi maksud tumakninah di sini bukan senyapnya. Kita sujud dah menepati syarat-syarat, kemudian kita dalam jangka masa lebih kurang baca sekali subhanallah, ada tumakninah. Walaupun sujud kita lama, rukuk kita lama, tapi bila rukuk ini belum menepati ketentuan syarat, maka dikira belum ada tumakninah. Itu yang dimaksudkan tumakninah ya sukunul jawarih wastiqrari kulli adwin fi mahalli biqadri tasbih. Sekadar lebih kurang baca tasbih. Wa hukmuha, di sini jamaah sekalian, ulama berbeza pendapat tentang apa hukumnya. Hukum tumakninah ni macam mana? Sebab di sini Nabi tak sebut hukumnya, itulah. Minhum man ra'a annaha ruknun min arkanis salah tabtulus salatu bitarkiha wa huwa qaulu Syafi'iyyah wal Hanabilah. Ada yang berpendapat bahawa tumakninah pada rukun-rukun yang disebutkan oleh Nabi tadi ialah termasuk rukun sembahyang. Rukuk itu sendiri rukun sembahyang. Rukun sembahyang. Tumakninah masa rukuk itu rukun yang lain. Itu sebabnya bila orang itu dah rukuk tapi tak ada tumakninah, ya tidak sah, seperti mana Syekh Khalid bin Rafiq tadi. I'tidal itu rukun sembahyang. Tumakninah masa i'tidal itu rukun yang lain. Jadi dia adalah rukun. Batal solat bila ia tertinggal. Ini pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah atau Hambali. Jadi bila terbatal macam mana? Karena dia rukun. Contoh, kita katalah terlupa, namanya tertinggal rukun kan. Rukuk tu kan rukun. Solat lepas Fatihah baca surah. Baca surah. Surah pula ya mungkin khusyuk sangat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Lah betul lah baca. Karena hujung dia kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Dia bukan ingat itu sujud tilawah, dia ingat sujud terus, tak teringat langsung rukuk terus Allahu Akbar sujud. Lepas sujud duduk, lepas itu sujud lagi. Lainlah kalau terus sujud kerana sujud tilawah, kemudian nanti bangkit semula. Maknanya dia dah tinggal rukuk tinggal lagi, iktidal lagi tinggal kan. Maka orang itu solat sebenarnya tidak boleh dibatalkan. Memang jangan dibatalkan. Bila kita ingat katalah masa Allahu Akbar sujud yang kedua tu, tadi tinggal apa? Rukun. Ini solat sendirilah. Terus saja kita mesti mengulangi solat itu daripada rukun yang di mana kita tinggal tadi. Bermula dari rukun apa tadi yang tinggal? Daripada rukuk kan. Jadi berdiri saya Allahu Akbar, berdiri terus Allahu Akbar rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar sujud. Jadi maknanya sujud dua kali yang sebelumnya tadi sudah tidak dikira. Itu cara bila orang itu tertinggal rukun. Terus mengulangi solat itu dari rukun mana yang dia tinggal tadi. Kalaulah katalah rukuk rukun seperti rukuk yang tadi kata rakaat yang ketiga, ya mengulanginya daripada rukuk rakaat yang ketiga lah, tak perlu diulangi daripada rukuk yang pertama.
Sebab solat tidak boleh dibatalkan kecuali solat itu terbatal. Karena terbatal wudu, memang mesti batal lah. Yang batal wudu pun tak nak terus juga. Itu degil. Itu degil nama dia. Solat tak boleh dibatalkan. Jangan umpamanya dah tinggal satu rakaat kemudian tak apalah ya Allah ini batal sampai tangan batal ini takci ya Allah ini takci. Adakah sampai ini takci ya Allah ini takci. Adakah takci solat? Bila rukun macam itulah ulangi sebab dah dikira tidak sah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal atau Syafi'iyah Hanabilah melihat bahawa tumakninah itu termasuk salah satu rukun salat. Wa minhum man ra'a annaha wajibat. Ada yang lain berpendapat tumakninah itu bukannya rukun. Tumakninah itu adalah kewajiban salat. Suatu yang wajib daripada kewajipan-kewajipan yang mesti dilakukan semasa solat. Bukan rukun tapi wajib. Apa bezanya? Karena ia hanya wajib wa yajibu bitarkiha sujud sahwi. Bila orang itu meninggalkannya katalah dengan tertinggal wajib tadi, maka digantinya dengan sujud sahwi. Ini pendapat Hanafiyah. Madhab Hanafi melihatnya tumakninah itu hanya wajib. Bila katalah dalam rukuk tadi tak ada tumakninah, iktidal tak ada tumakninah, tak payahlah diulangi daripada iktidal balik. Orang itu kena sujud sahwi nanti sebelum salam. Kan lain kan? Kalau Syafi'iyah dan Hambali batal. Kalau tidak diulangi batal. Tapi bila dia ingat, kena ulangi daripada tempat di mana ia. Ini bila ingatlah. Tapi bila ingatnya katalah dah habis, orang atau sajalah ditinggalkan. Wa minhum, bahkan ada jamaah sekalian, ada yang melihat tumakninah ini hiya sunnatun. Ia hanya sunnat. Illa anna as-salah tu'adu fil waqti litarkiha. Hanya saja walaupun ia hukumnya hanya sunnat, solat itu hendaklah diulangi. Bila solat itu tidak ada tumakninah, hendaklah diulangi ketika masih ada waktunya. Dan pendapat terakhir ini yang dipilih dari madhab Maliki. Tengok, hadisnya sama, tetapi mereka menilai kedudukannya berbeza. Syafi'iyah, Hanabilah melihatnya ia sebagai rukun solat, tak sah tanpa dia, tinggal tak boleh ganti sujud sahwi. Hanafiyah melihatnya ia bukan rukun tapi ia wajibatus solah, bila tertinggal sujud sahwi dan dikira sah. Malikiyah dia bukan rukun lah, dia juga bukan wajib, ia hanya sunat. Hanya bila orang tertinggal, solat itu hendaklah diulangi pada waktunya, masih pada waktu solat tadi. Dan ini yang masyhur di kalangan madhab Maliki. Jamaah pilih yang mana? Jamaah pilih yang mana? Syafi'iyah ya. Sebab nampaknya Syafi'iyah lebih kuat. Sebab Nabi kata ulangi lagi sekali, ulangi lagi sekali, ulangi lagi sekali. Perkataan ulangi lagi sekali, kamu tak solat, kamu tak solat. Syafi'i melihat, oh ini maknanya rukun lah, sebab suruh mengulangi, kira tak solat. Tapi si Maliki tak, Nabi suruh ulangi itu bukan sebab dia rukun, sebenarnya sunat saja, tetapi bila ditinggalkan macam itu, kena ulangilah solat itu selagi masih pada waktunya. Dari segi pemahaman, nampaknya Syafi'iyah dan Hanabilah lebih rojih. Lebih rojih. Tengok ya, hadisnya sama, kan? Bunyi sama, tapi memahaminya pula
berbeza. Kaifiyatut tuma'ninah fis salah, sebab hadis ini jemaah sekalian tumpuan dia sebenarnya kepada tuma'ninah. Ini saya sampaikan dulu tentang tuma'ninahnya. Walaupun hadis ini cerita tentang rukun-rukun solat. Dilihat ada yang mengatakan rukun solat ada berapa yang wajib, yang mesti dibuat lah. Yang mesti dibuat. Dan pembahasannya sangat luas, tapi saya ingin tumpukan terlebih dahulu tentang tuma'ninahnya, kerana kesilapan yang dilakukan oleh Khalad bin Rafi' bin Malik Al-Khazraji, yakni tak ada tuma'ninah. Sebab itu tumpuannya kita berikan terlebih dahulu kepada tuma'ninahnya ini. Kaifiyatu tuma'ninah fis salah, inna mana ayu adil abdur rukna bisurah tu'tihi hay'atahu ma'as sukuni qalilan. Itu yang saya katakan di depan tadi. Cara tuma'ninah itu hendaklah setiap seorang yang hendak solat itu memberikan setiap rukun solat itu sebagaimana ketentuan yang dengan oleh syarak. Bagaimana cara berdiri yang betul menurut syariat? Bagaimana cara rukuk yang betul sebagai ketetapan Rasulullah? Bagaimana sujud yang betul sesuai teladan Rasulullah? Bila kita dah melakukan dengan betul sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, kemudian kita senyap lebih kurang setakat baca sekali subhanallah, itulah tuma'ninah. Tu'tiyal ma'suri qalilan hatta yastakira. Masalan, sebagai contoh di sini, idza raka'al insan, apabila seorang itu rukuk, fa inna hayata ruku'i takunu bil inhina, maka cara rukuk itu hendaklah dengan cara menundukkan. Inhina itu menundukkan hingga rata. Bi ayatu al muslim yada bil qurbi min bi qurbi birukbatihi. Hendaklah dengan cara seorang muslim itu tunduk dan meletakkan kedua belah tangannya dekat dengan kedua lututnya atau di atas lututnya. Kama hiya sunnatur Rasulullah SAW. Setelah betul-betul sebegitu, tangan lurus, belakang lurus, tangan lurus, kaki pun lurus, dan berhenti atau senyap sejenak, itulah tuma'ninah. Sebab itu saya katakan ini, tuma'ninah penekanannya kepada cara melakukan rukun solat itu sama seperti yang dicontoh, kemudian senyap. Bermakna bila senyap sekalipun tapi caranya tidak menepati yang dicontoh, sedangkan dia boleh buat, tidak dikira tuma'ninah. Dengan syarat dia boleh buat. Lainlah kalau dia tak boleh buat. Namanya tak boleh buat macam mana? Kan? Ya, katalah dia solat sambil duduk, kan mesti nanti bila rukuk tidak itu kan. Kalau solat sambil, kan banyak sekarang kan orang ni, akhir zaman ni banyak orang kaya sekarang ni jamaah sekalian. Di surau-surau di masjid banyak orang kaya, banyak chairman chairman bukan pengerusi ya man duduk atas kerusi solat chairman lah. Wah man, entah, walaupun mungkin tak ada company apa, tapi jadi chairman man. Laisa lahu haddun mahsus, tidak ada bagi tuma'ninah ini had yang ditetapkan oleh nas. Wa innamal murad minhu, tapi yang dimaksudkan ialah ayahsulas sukunu wal istiqraru fi hayati rukni. Tapi yang dimaksudkan adalah hasil, telah berhasil diam dan istiqrar tadi, semua anggota telah berada pada kedudukan yang sepatutnya, seperti bila berdiri dan seterusnya dan seterusnya. Lawik tafabimik dari tasbihah fadhalika hasan. Kalaulah orang itu katalah dah cukup dengan sekali bertasbih, sudah cukup syarat tuma'ninah, ya baguslah, fadhalika hasan. Jadi lagi sekali penekanan dia bukan kepada senyapnya, masa senyapnya, tapi yakni cara orang tu melakukan satu-satu rukun yang wajib ada tuma'ninah, dah ikut yang ditekan oleh syarat atau belum. Kalau sudah, ya, dan senyap, mudah-mudahan. Kalau belum, sedangkan dia mampu buat, maka tidak dikira tuma'ninah. Ini sangat penting ya mas sekalian, sebab Nabi menilai orang yang solatnya tak ada tuma'ninah tidak dikira. Dan tuma'ninah ada dalam itu tadi ya, masa rukuk, iktidal, sujud, duduk, sujud. Dalam semua rakaat, dalam semua jenis solat, ima solat fardu wa ima solat sunat.
Jadi solatnya solat sunat, tetapi tumakninahnya tu wajib, fardu, rukun, wajib dibuat. Jadi ada benda yang wajib dalam sunat, ada yang sunat dalam wajib. Ada benda wajib dalam sunat, ada benda sunat dalam wajib. Ya, contohnya dalam solat. Kemudian dalam hadis tadi dinyatakan thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca oleh engkau apa yang mudah bagi engkau daripada Al-Quran. Yang dimaksudkannya, yakni maksudnya, sebab dalam ayat yang lain thumma qra' bi ummil kitab, dalam matan yang lain, hendaklah kamu membaca ummul kitab, yakni Al-Fatihah. Seperti mana Nabi bersabda, nanti mungkin di belakang ada, la salata liman lam yaqra' bi ummil kitab, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah solat seseorang tanpa membaca Fatihah. Jadi yang dimaksudkan tsumma qra' ma tahmil Quran, ada yang memahaminya maksudnya yakni membaca ayat-ayat Quran yang mudah selepas orang itu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah, masa selepas baca Al-Fatihah. Baik, sekarang kita halusi sedikit. Itu yang secara umum tumakninah tadi. Di dalam hadis tadi jamaah sekalian, jadi halamasi ini panduan yang bersifat umum tetapi sangat penting. Artinya semua yang disebut ini mesti dibuat. Itu saya katakan tadi. Contoh ialah Nabi kata, bila kamu nak solat, idza kumta ila solat fa asbigil wudu. Wudu maknanya mesti suci. Solat ibadah yang wajib bagi pelakunya suci daripada hadas dan najis. Wajib asbigil wudu. Kalau mampu yang wudu, jika tak memungkinkan kan ada tayamum. Wudu itu pula Nabi tak kata fatawadda, pada idza kumta ila salati fatawadda, tidak. Bukan wudulah, asbigil wudu. Asbigil wudu dengan tawadda, wudulah maknanya lain. Kalau fatawadda, tawadda maknanya berwudulah kamu. Ya, asal berwudu sudahlah. Kalau asbigil wudu maknanya sempurnakan wudu kamu. Dan satu di antara menyempurnakan wudu, isbagul wudu, bila kita basuh anggota-anggota yang wajib dibasuh, dilebihkan. Basuh tangan, ya, walaupun Quran kata ilal marafiq, hingga siku. Siku yakni batas akhir, haddun nihayah. Ila tu haddun nihayah. Dari segi bahasa, ilal marafiq hingga ke siku, maknanya siku itu hakikatnya tidak termasuk yang dibasuh. Tapi nak memastikan had itu sampai siku, ya basuh dengan siku sekali. Atas siku, itu namanya isbagh. Isbaghul wudu. Demikian juga muka. Isbagh, sempurna. Apatah lagi orang yang suka menyempurnakan wudu, ia punya tanda pengenalan. Nanti dia ada tanda pengenalan di akhirat, memudahkan Nabi mengenalinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, oleh sahabatnya, bagaimana engkau nanti akan mengenali umatmu di akhirat? Kan ramai. Nabi malah tanya balik yang bertanya, susahkah engkau mengenali kambing putih engkau yang berada di tengah-tengah kambing hitam? Artinya, jika kamu memiliki kambing berwarna putih dan kambingmu berwarna putih berada di tengah-tengah kambing berwarna hitam, susahkah kamu nak mengenalinya? Orang tu kata, tidak ya Rasul, begitulah aku mengenali umatku. Aku akan mengenali umatku min atharil wudu, ghurran muhajjalin min atharil wudu. Cemerlang, memancar-mancarkan sinarnya, cemerlang
kesan wudu. Wajahnya, tangannya, kakinya, telinganya. Istilah cemerlang memancar ini tidak harus difahami secara harfiah ya. Jangan divisualiskan, nanti malah menakutkan. Kesan wudu cemerlang. Jadi nanti wajah-wajah orang mukmin ini menakutkan. Wajah dia cemerlang tapi leher gelap. Tangan hingga siku putih melepak. Tapi yang lain masih tetap sawo matang. Kaki hingga ke buku lali lut sinar. Tapi buku lali ke atas ciku masak. Jadi tak. Ciku masak ni sawo matang. Bahasa Melayunya ciku masak. Bahasa Jawanya sawo matang. Sawo matang tu bahasa Jawa. Bahasa Melayunya ciku masak. Kulit kita ini kan macam ciku masak. Sawo matang. Ya, sawo ciku. Ada ya? Sawo nida. Nila. Oh. Ya, sawo ciku. Jadi bila dah wuduk dah sempurna dengan kaifiahnya, ada bab wuduk sendiri, tidak perlu jelaskan sini. Tsumastaqbilil kiblah. Kemudian hadap kiblat bagi yang tahu arah kiblat. Bagi orang yang ada depan Kaabah, pastikan menghadap Kaabah. Bagi orang yang di luar Kaabah, ya yakin Kaabah di sana sebab terhalangan. Bagi yang jauh daripada Makkah Al-Mukarramah, ya menghadap ke Baitullahil Haram, maknanya ke masjidnya. Bagi kita mungkin, ya asal agaklah di sana. Walaupun ada kompas, entah dah betul Kaabah atau mungkin hanya kena sipi-sipi ke, mungkin babu salam ke. Ya sudah sah lah tu. Syaratnya kalau nak sembahyang, yakni kena pastikan sana arah kiblat dan yakin. Ima dengan ikhtiar, ini tanya. Bila dah ikhtiar tak jumpa, tak tahu juga, kompas pun tak ada, ya sembahyanglah ke arah mana yang kita yakini di situ kiblat. Quran dalilnya dalam surah Al-Baqarah, fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di sana wajah Allah. Ini bagi orang yang bingung. Bila lepas sembahyang, katakanlah, lepas sembahyang, ada orang perasan tengok kita sedang sembahyang, tengok kawan ni sembahyang di madhab mana lah ini. Ini bukan menghadap ke kiblat ini. Ini menghadap ke Indian Ocean ni. Indian Ocean ni. Apa ni? Mana ada sembahyang menghadap ke Antartika? Dah ilah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wirid. Astagfirullahaladzim. Kawan tanya, tadi apa yang awak buat tadi? Sembahyang. Ialah sembahyang kan ni dah waktu sembahyang Isya. Kenapa menghadap ke Antartika? Iya ke umpamanya? Ialah kiblat bukan sana, kiblat sebelah sana. Orang itu tak perlu mengulanginya. Sudah sah dan memadai. Tidak perlu bukan mana tidak boleh. Tak perlu, sudah sah, sudah cukup. Al-ijtihad la tunatul bil istihad. Istihad itu sebenarnya tidak boleh dibatalkan dengan istihad. Kecuali sedang sembahyang menghadap arah sana. Tengah sembahyang dapat 2 rakaat, kawan pula kiblat silap lah. Kiblat sudah silap dah. Atau mungkin kawan tak bagi tahu, dah sembahyang dah dapat 2 rakaat. Tah macam mana hati ni tergerak tengok. Menungak ke atas, rupa-rupanya kat bilik hotel tu ada rupanya arrow menghadap kiblat pula. Kita dah telah menghadap ke sana, rupanya arrow ke sana. Bila dah macam itu, ya bolehlah terus
Ya buat pusingan lah. Tidak mengapa. Menghadap kiblat ini termasuk apa namanya wajib, termasuk syarat kalau dalam fiqh. Rukun dan syarat ni ada bezanya ya mas sekalian ya. Rukun dan syarat berbeda secara umum, keduanya perkara yang wajib dibuat. Hanya satu yang rukun sebagian daripada ibadah itu sendiri, sementara syarat di luarnya. Contoh, wuduk kan syarat sembahyang. Sebab wuduk tidak termasuk solat. Sementara baca Al-Fatihah, iktidal, sujud, rukuk, itu panggil rukun sebab termasuk bahagian sembahyang. Yang termasuk sebahagian ibadah itu namanya rukun. Yang tidak termasuk, yang tidak masuk ibadah itu namanya syarat. Menghadap kiblat. Jadi ayat hadis ini bukan sekadar cerita rukun, bahkan cerita syarat kalau kita lihat dari sudut fiqh. Menghadap kiblat bagi yang itu tadilah yang tahu arah kiblat. Yang tak tahu ya menghadap ke mana sahajalah yang dia yakini itu kiblat. Bila lepas solat dan ternyata tahu mana arah kiblat dan rupanya solatnya tadi salah menghadap kiblat, ya sudah memadai. Asal menghadap yang dia yakini. Sebab bingung kan? Bingung tak tahu arah, ya hadap ke mana aja lah. Asal jangan solat menghadap ke atas dan ke bawah udah. Itu bingung teruk lah. Bingung teruk mana kiblatnya, solat sambil mengarap tengok atas atau tu menelungkup. Dah bingung-bingung. Tidak boleh. Tsumma qra bi ummil Quran, tsumma qra ma syi'ta, kemudian bacalah Al-Quran, Fatihah, dan bacalah apa yang kamu mampu daripada Al-Quran. Fa idza raka'ta faj'al rahiyataka ala rukbatayya famdud dhahraka, maka iya. Masa rukuk seperti mana nyatakan tadi, luruskan bahu, ratakan bahu, luruskan tangan sambil memegang lutut atau dekat dengan lutut. Allah ni telah mencipta kita seimbang jemaah sekalian ya. InsyaAllah kalau tangan kita masa rukuk, tangan kita lagi lutut, InsyaAllah belakang mesti rata. Sebab Allah cipta seimbang, tak akan terlebih panjang, terlebih pendek. Dah memang dah macam tu. Sebab itu kalau kita pegang katalah tidak, tangan kita tak letakkan di lutut tapi di paha atau di bawah lutut, mesti tak. Memang kita ni cipta Allah seimbang. Dalam Quran disebut, Ali sawwaraka wa rakkaba bima syaa rakkabak. Allah lah yang beri gambar kepada kamu dan Allah lah yang menyusun kamu, bentuk kamu dalam bentuk yang dia suka. Jadi fa'adalak. Lalu Allah seimbangkan. Allah seimbangkan. Artinya tidak ada yang terlebih panjang, tidak ada yang terlebih pendek atau seterusnya atau seterusnya. Dan apabila berdiri tadi nyatakan faqim sulbaka hatta talqidham ila mafasiliha. Kan masa rukuk mungkin tulang belakang bengkok. Bila berdiri pastikan, kata Nabi, hingga ruas-ruas tulang belakang kamu betul-betul berada kembali di tempat asalnya. Itu yang dimaksudkan tumak ninah tadi. Mungkin ada pakar tulang dulu. Bila rukuk mesti tulang lah, ruas-ruas tulang mesti renggang bengkok semua kan. Bila berdiri balik asal ruas-ruas tadi, betul-betul balik seperti mana sedia kala. Dan bila balik sedia kala, senyap lebih kurang baca sekali subhanallah. Tapi sebelum balik semula mungkin masih ada yang melengkung, belum dikira tumak ninah lah. Tengok bahasa yang digunakan oleh Rasul SAW. Jadi dalam hadis yang ke-280 tu, fa'akim sulbaka hatta tarji'al izam, hatta tarji'al izam, sehingga lurus kembali tegak semula tulang belakang itu. Wa idza sajadta famakin li sujudik wa idza rafa'ta ra'sa fajlis ala faqdikal yusra tsumma asnada fi kulli ra'atin wasadatin. Yakni ini dalam hadis riwayat Ahmad ya mas sekalian ya, pesan Nabi SAW. Kemudian bila kamu sujud, pastikan sujud betul-betul selesa seperti mana melekat tujuh anggota. Dan bila kamu bangkit daripada sujud, sujudlah ala fahdikal yusra.
Dan bila kamu duduk, adalah duduk di atas fahdhikal yusra. Duduk di atas kaki sebelah kiri. Masa duduk antara dua sujud, duduknya atas tapak kaki tapak kaki lah sebelah kiri. Sumasna dzalika, kemudian lakukan itu fi kulli raqatin wa sajatin. Lakukan seperti itu dalam semua rakaat selebihnya. Ini dalam matan yang dirawikan oleh Imam Ahmad daripada hadis Rifa'ah bin Rafi', saudara pada Khalid bin Rafi' yang ditegur oleh Nabi dalam hadis 287 itu. 278. 278 itu hadis yang berkaitan dengan Khalid bin Rafi'. Yang bawahnya itu Rifa'ah bin Rafi'. Jadi sambungan dia ini adik-beradik ni. Ini adik-beradik. Dan di dalam Bukhari, ya mas sekalian, hadis riwayat Imam Bukhari daripada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, annahu ra'a rajulan yusalli wa la yutimma ruku'as shalah wa la sujudaha. Abu Hudzaifah bin Al-Yaman melihat seseorang sedang solat, dan masa solat itu pula ia tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Rukuk dan sujudnya tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Yang dicontohkan oleh Rasul secara mudah sangat tadi, letakkan kedua tangan dalam keadaan lurus, tapak tangan di atas kepala lutut. Kepala lutut. Tangan lurus, insya Allah otomatik belakang pasti lurus. Dan kaki lurus, bukan bengkok kecuali lutut sakit, itulah. Sebab kalau kaki lurus tumbang pula. Kan ada kan kadang yang ketika kita lurus, setengah orang kata kurang kuat dari kaki kan, yalah susah nak, ya kena dibengkokkan lah. Itu tak apalah, memang dikecualikan. Kalau setiap hadis ini cerita tentang setiap keadaan tiap orang, jumlah hadis berjuta-juta lah. Kalau Nabi kan setiap hadis ini untuk setiap orang, berjuta. Jadi ada orang yang solat, rukuknya tak sempurna, sujudnya tak sempurna, sedangkan dia boleh buat yang sempurna. Apa kata Abu Hudzaifah Al-Yamani? Abu Hudzaifah kata, ma sallaita walau mutta wa anta tusalli hadhihi salah mitta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awak tidak pernah solat jika awak mati, sedangkan awak masih solat seperti ini tadi, rukuknya masih seperti itu, sujudnya masih seperti itu. Awak mati ketika cara solat kamu masih seperti itu, sujud dan rukuknya. Mitta ala ghairi fitrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu mati di luar agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa ya? Ya mati kapiah. Sebab dikira tak solat. Itu dalam Bukhari itu. So makna sangat penting rupa-rupanya melakukan solat sebagaimana yang Nabi contohkan bagi yang mampu. Dan tumak ninah tadi. Hatta orang yang solatnya tidak tumak ninah dalam rukuk dan sujud yang disebut oleh Abu Hudzaifah Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman ini jamaah sekalian, sahibus sirri Rasulillah gelaran dia. Penyimpan rahsia Rasulullah. Kerana beliau adalah orang yang sangat mengerti, sangat faham tentang kesucian hati. Hebat sungguh dari bab tazkiyatun nafsi, beliau ini sangat hebat. Orang Yaman. Abu Hudzaifah bin Al-Yaman, Al-Yamani, dan diberikan mendapat gelaran penyimpan rahsia Nabi kerana Nabi memberitahu kepadanya senarai nama-nama munafik di Madinah. Orang-orang munafik di Madinah Nabi tahu kerana Allah beritahu. Lalu Nabi beritahu pada Hudzaifah bin Al-Yaman. Dan Nabi berpesan, jangan bagi tahu sesiapa pun. Jangan bagi tahu sesiapa.
Jadi dia saja yang tahu dan Nabi. Setelah sahabat tahu, ada orang tahu selain munafik, yakni Abu Hudzaifah, Umar lah orang yang paling gelisah. Umar segera menemui Abu Hudzaifah dan bertanya, Abu Hudzaifah, ada khabar beritahu aku bahwa engkau tahu senarai orang munafik yang Madinah dengan Rasulullah. Nama aku ada tak? Ada tak nama Umar bin Khattab ni dalam senarai? Abu Hudzaifah, oh tak boleh, ini tak boleh tahu. Ini Rasul berpesan, tak boleh bagi tahu lah, tak boleh tahu. Didesak tak boleh Umar, Rasul berpesan tidak boleh bagi tahu. Setelah desak, akhirnya dia menjawab, tapi tidak kata ada atau tidak ada. Sebenarnya Hudzaifah menjawab, mana ada Umar yang lebih baik daripada Umar bin Khattab yang satu ini. Ya, sedikit Umar lega lah. Yang menariknya, macam mana Umar perasan pula yang paling khawatir kod-kod dia tersenarai. Wahal Umar, syaitan pun takut dia. Inilah ciri ahli surga ya. Dia mudah, jangan-jangan aku ada, jangan-jangan aku. Sentiasa risaukan iman dia. Wahal ia termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Ia termasuk orang yang ditakuti oleh syaitan. Sehingga ada satu ungkapan lah, satu perumpamaan itu pernah saya katakan, jika katalah sahabat Nabi ini jamaah sekalian, sahabat dan tabi'in pergi haji dan wukuf di Arafah, lalu Allah beritahu, katalah Allah beritahu malaikat suruh istihar kepada orang sedang wukuf, wahai jamaah haji sekalian, semua haji kamu aku terima dan semua haji kamu mabrur kecuali seorang sahaja. Katalah ada berita itu, suara itu daripada langit. Dan yang wukuf tadi sahabat-sahabat Nabi, ramai sahabat-sahabat yang gelisah. Entah-entah yang seorang tu aku, entah-entah yang seorang tu aku, entah-entah semua mabrur kecuali seorang yang aku tolak. Gelisah sahabat. Sebaliknya, kalau yang pergi haji yang wukuf ni orang sekarang, 3 juta umat Islam sedang wukuf. Lalu katalah adalah suara daripada langit, wahai jamaah haji sekalian, semua haji kamu tahun ini aku tolak semuanya. Tak ada yang mabrur kecuali seorang yang mabrur. Ada berita semua senyum. Yang seorang tu aku lah. Orang tu mesti aku berhenti. Itu perumpamaan macam mana iman orang dahulu, iman orang sekarang. Semua aku tolak kecuali seorang saya aku tolak. Seorang tu aku. Semua confident. Tak pernah ada risau tentang keimanan. Yang ada pasti terima, pasti. Tak ada kerisauan sama ada dosanya telah diampun ataupun belum, walaupun telah bertaubat. Tak ada kerisauan sama ada amal diterima atau tidak. Yang ada asal beramal pasti diterima. Asal istighfar 7 kali pasti dah selesai. Allah dah ampunkan. Sudahlah saya ingat air lagi pula, air dah lama saya ingat dah. Ada 6 bulan nak istighfar, takkan tak ampun, mesti ampun lah. Ya, apa pula kita sendiri yang tetapkan masanya. Allahu Akbar. Jangan. Abu Hudzaifah tidak. Dia seorang yang sangat suci hatinya, sehingga Nabi percayakan dia penyimpan rahsia. Dan dia juga mempunyai kata-kata hikmah yang luar biasa keluar daripada mulutnya. Pada zaman Umar jadi khalifah, jumpa Abu Hudzaifah dan dia, ya Abu Hudzaifah, kaifa asbahta? Abu Hudzaifah, apa yang kamu buat pagi hari ya? Bila pagi-pagi apa yang kamu buat? Bagaimana keadaan kamu pagi hari? Abu Hudzaifah kata, "Shallaitu bila wudu'in." Yang terjemahan harfiah, "Shallaitu bila wudu'in" itu maknanya aku solat tanpa wudu. Apalagi Umar pun, solat tak wudu. Umar sudah mula nak marah ni. Kemudian, wa kaifa amsait?
Apa yang kamu buat petang hari? Bagaimana keadaanmu petang hari? Wahai Abu Hudzaifah. Dia kata, akrahul haqqa wa uhibbul fitnah. Terjemahan dia, aku benci kebenaran, aku suka fitnah. Umar lagi dah mula marahlah. Ini apa sahabat macam ni? Wah, kaifa bitta. Apa malam hari yang kamu buat? Bagaimana keadaan kamu? Ini syai'un ma laysa lillahi syai'. Aku mempunyai sesuatu yang Allah tidak punya. Wah, Umar dah marah sungguh. Sedangkan bumi, langit dan isinya milik Allah. Ketika Umar nak marah ini, Ali bin Abi Thalib datang. Apa gaduh-gaduh gini-gini. Begini Ali, aku tanya Abu Hudzaifah, aku tanya pagi-pagi. Dia kata pagi-pagi dia solat itu bila wudu'in. Dia kata solat tanpa wudu'. Ali kata, tak, Amirul Mukminin, bukan begitu Umar. Maksud Abu Hudzaifah bukan solat itu bila wudu'in, bukan aku solat tanpa wudu'. Solat itu tu maknanya aku baca solawat tanpa wudu'. Solat itu tu maknanya ada dua. Aku solat itu, aku solat pun boleh, aku baca selawat pun boleh. Solat itu bila wudu'in, dia baca selawat tanpa wudu', takkan tak boleh. Umar kata, oh itu. Habis dia kata petang hari dia benci kebenaran dan dia suka fitnah. Yalah, semua orang pun begitulah Umar. Bukankah Nabi bagi tahu al-mautu haqqun, adzabul habri haqqun, kan? An-naru haqqun. Kematian itu hak, azab kubur itu hak, neraka itu hak. Dan dia tak suka azab kubur. Engkau pun tak suka mati juga. Uhibbul fitnah, aku suka fitnah. Memanglah Quran kata, dalam Quran Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu dan anak kamu fitnah. Dan Abu Hudzaifah suka anak, suka harta. Memanglah kamu pun macam juga. Umar pun, yang itu aku faham lah. Habis dia kata malam hari dia mempunyai sesuatu yang Allah tak punya, sedangkan bumi langit Allah yang punya. Iyalah, dia ada isteri, dia ada anak. Allah mana ada isteri, ada anak. Nak tunjuk di kalangan sahabat pun rupanya dia punya bahasa dia lain. Kefasihan bahasanya lain. Ali dapat memahami maksud Abu Hudzaifah. Umar walaupun waktu jadi khalifah tak faham. Ada kelebihan, ada kekurangan lah. Yang pasti kelebihan Umar ialah orang tahu. Ali ada kelebihan sendiri. Abu Hudzaifah bin Al-Yaman pun ada kelebihan sendiri. Sahibus sirri Rasulillah, penyimpan rahsia Rasulillah. Meriwayatkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada orang solat, rukuk dan sujudnya tidak sempurna, sedangkan dia boleh melakukan dengan sempurna. Ditegur oleh Abu Dhahdi, tekul masa itu ya, kamu tak pernah solat. Kalau beginilah solat kamu selama ini, dan kamu mati sedangkan kamu masih mengerjakan solat seperti ini, kamu mati di luar agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, berat rupa-rupanya ya, tak ada tumak ninah ni. Sangat-sangat berat. La tujzi'u salatun la yuqimur rajul fiha sulbau fi ruku' was sujud. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad daripada Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, tidak memadai, tidak mencukupi salat seseorang yang tidak meluruskan tulang belakangnya ketika berdiri, dan juga tidak meratakan tulang belakangnya ketika rukuk. La tujzi' itu makna tidak memadai, tidak mencukupi. Bahkan dinyatakan fasolatuhu batilah, solat orang itu dikira batal. Contohnya si Khalid bin Rafi' tadi suruh ulangi lagi sekali, ulangi sekali, sampai dia dah macam give up lah. Itu bagus sekali ya, sampai dia give up dan ingin diajar. Itu bagus. Walhal apa salahnya lah, Nabi boleh tegur daripada awal. Tadi kamu salah ya, salah yang tadi salah, dan ya cukup terus dibagi tahu ya. Kenapa disuruh ulang. Ini ada satu rahsia lah cara Nabi mendidik, menegur perbuatan silap
sahabatnya. Walaupun tumak ninah ni jamaah sekalian kaitannya dengan anggota tubuh badan, yang berkaitan dengan hati namanya khusyuk. Lainnya yang berkaitan dengan hati nama dia bab khusyuk. Khusyuk yang dahulu kita pelajari. Al-khusyuk itu kaitannya dengan hati. Adapun yang berkaitan dengan luaran, yang boleh dilihat, yang nampak, gerak-gerik kita, itu namanya at-tuma'ninah. Dibeza tuma'ninah dengan khusyuk. Memang tidak sama pun. Kalau tuma'ninah kaitannya yang boleh dilihat dari luaran, yang diperagakan. Khusyuk kaitannya dengan hati. Kaitannya dengan hati. Itu lebih susah. Dan kedua-duanya ini sangat penting hingga kan Nabi pernah bersabda, innar rajula yansarif, dalam hadis Abu Daud dan Nasai, sesungguhnya seseorang itu habis saja melakukan sembahyang. Bila orang itu sembahyang, kemudian habis sembahyang, wa ma kutiba lahu illa usru as-salatihi, dan tidak direkodkan oleh Allah kebaikan daripada sembahyangnya kecuali hanya 1/10 saja yang diambil kira oleh Allah. Hanya 10%. Tus'uha, ada yang 1/9 saja. Ada sumun 1/8-nya, ada subuh 1/7, ada 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, ada separuhnya saja yang dinilai. Maknanya ini kerana disebabkan oleh itu tadilah, betul atau tidak dalam melaksanakannya. Bukan diterima 100%, rupa-rupanya hanya diterima 1/10, 10% sahaja yang diterima. Ada yang separuh, ada yang 1/6, 1/5, 1. Bermakna kedua-dua itu mesti diambil kira. Ini belum lagi contoh-contoh umpamanya rukuk dan sujud yang tak betul. Contohnya Nabi pernah bersabda, aswa'un nas sirqatan alladhi yasruku fi salatihi. Hadis oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah, sesungguhnya seburuk-buruk pencuri ialah, sejahat-jahat pencuri ialah orang yang mencuri dalam solatnya. Sahabat pun pelik. Sebab sahabat fikir mencuri ini mencuri harta. Rupanya pencuri yang paling jahat bukan curi kereta, bukan curi barang kemas, tapi mencuri dalam solat. Itu paling buruk sekali. Kaifa yasriqu min salati? Ya Rasulullah, macam mana orang curi dalam solat dia? La yutimmu ruku'ah wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Contoh, bila sujud, katalah, bila sujud, dia sudah mula nak sujud, dah mula nak buat persediaan untuk duduk. Kaki yang sebelah kiri sudah dimulai dimasukkan sebelah kanan. Dah bersedia nak. Itu mencuri itu. Orang yang mencuri dalam solat. Orang yang mencuri dalam solat, yakni pencuri yang paling seburuk-buruk pencuri. Seburuk-buruk pencuri. Jadi khas untuk malam hari ini saya kata tadi, karena hadis ini hadis yang panjang dan sebenarnya berkaitan dengan perkara yang wajib dilakukan, walaupun mereka berbicara sama ada rukun atau benda yang wajib, tapi saya lebih tumpukan untuk malam ini kepada tumak-ninahnya sahaja. Tumak-ninahnya saja. Yakni karena itulah kesilapan yang dilakukan oleh Khalad. Yang dilakukan oleh Khalad bin Rafiq, di situ kesilapan dia, bukan yang lainnya. Dan kita, Masya Allah, rupanya sahabat pun tidak semuanya betul ya. Tapi untungnya sahabat ini hidup pada zaman Nabi dan dibetulkan. Kalau tidak Nabi yang betulkan pun, ada sahabat lain yang tahu membetulkannya. Oleh itu beramal pada sahabat lebih baik daripada mencari ilmu. Nabi pernah bersabda, kamu hidup pada zaman di mana ramai orang yang tahu, sedikit orang yang bertanya. Sedikit orang yang bertanya. Ramai yang tahu, sedikit yang bertanya. Beramal pada waktu itu lebih baik daripada mencari ilmu. Sebab kalau beramal pun semua betul. Kalau yang salah, ramai yang tegur. Nanti akan datang pada umatku satu zaman, satu masa,
pada masa itu sikit yang boleh menjawab, ramai yang bertanya. Ramai yang boleh cakap, tapi sedikit yang faham. Kathirun khutbah itu maknanya ramai yang boleh cakap agama. Yang boleh cakap, tapi sikit yang faham. Yang nak tahu ramai, tapi yang boleh jawab sikit. Al-ilmu, cari ilmu pada waktu itu, pada zaman itu lebih baik daripada beramal. Kenapa? Karena dengan ilmunya dapatlah beramal dengan betul. Ya, harap-harap sekarang ni kita hidup pada zaman ramai yang tahu, yang boleh jawab, sikit yang bertanya. Harap-harap kita hidup sekarang ini pada zaman ramai yang boleh jawab dengan betul dan sedikit yang bertanya. Sebab kalau kita hidup pada zaman ramai yang nak tahu, sikit yang boleh bagi jawapan, itu payah sikit lah. Payah sikit. Itu yang akhirnya jawapannya yang pelik-pelik tu. Orang tinggal puasa, orang tinggal solat. Dia ingat orang tak mampu solat. Solat ni mana istilah tak mampu ya. Kalau tak mampu puasa tu biasa dengar lah. Kalau tak mampu puasa, ada dalam Quran sebut suruh bayar fidyah. Tapi solat mana ada tak mampu solat. Yalah, saya tak larang solat, tak apalah, bayar fidyah ajalah. Ada ke tak mampu solat, tak mampu? Solat ni mesti mampu dalam suruh buat ikut kemampuan. Jadi tak ada istilah tak mampu, tak apalah, rasa itu bukan tak mampu, itu malas. Tak apalah, kalau rasa malas tak apa, boleh ganti dengan fidyah. Lagi pula bukannya banyak sangat. Lagi pula kat rumah tu banyak beras, bila dah habis? Mana ada tak solat bayar fidyah? Atau disengajakan tak solat lalu bayar fidyah? Atau imam bayar fidyahnya sama ada masa hidup atau sudah meninggal? Masa solat tak solat, masa hidup tak solat, kalau meninggal pula bayar fidyah sebagai ganti solat dia. Mana boleh satu hari tolak. Ini tidak ada dalam agama ya. Solat ini tidak ada alasan untuk ditinggalkannya. Baik, untuk sementara itu saja yang sempat saya sampaikan. Sila. Ya. Ya, sila. Ada nafsu lah. Ada 7 nafsu. Ustaz kata 2 betul baiknya. Itu nafsu baiknya bukan? Ada nafsu. Bukan setan kan? Saya kata nafsu itu baiknya. Itu saya mau tanya, apa itu nafsu baiknya? Dalam diri manusia, kata Quran, ada nafsu, keinginan, nafsu, jiwa. Jiwa dalam Al-Quran ada 3, dipanggil nafsul mutmainnah. Jiwa yang tentram, tenang, hanya condong kepada yang baik-baik sahaja, ingin dekat pada Allah, bila dosa cepat buat minta ampun. Kedua, nafsul lawamah. Nafsul lawamah, jiwa yang mencela diri sendiri, bila buat salah menyesal, bila tinggal yang disuruh menyesal, banyak menyesal kerana buat salah. Yang menyuruh menyesal itu namanya nafsul lawamah, kan? Yang ketiga namanya nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini nafsu yang suruh orang buat jahat, kan? Suruh menipu, suruh mencuri, suruh mengendap, suruh merendak. Maksud saya nafsu dia kata baik punya, apa itu baik? Kata saya tak faham. Nafsu baik punya? Dia kata nafsu, orang kata nafsu itu setan. Mana itu nafsu? Dia ada. Bukan, nafsu bukan setan. Nafsu itu ada dalam diri manusia. Dia kata nafsu ada 7. Dia kata 2 saja tak baik, 5 baiknya. Oh, itu tak tahu itu. Tanya yang tanya yang cakap. Itu saya tak faham. Iya. Tentang 7 tu tanya yang bagi tahu. Sebab dalam Quran nafsu hanya ada 3. Hanya 3 saja. Mutmainah, lawamah, ammarah. Hanya 3 saja. Yang 7 itu tak tahu. Apa tu 7 tu?
Ya, nafsu itu baiknya lah. Ada yang baik, ada yang tak baik. Tak faham lah saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusr ladina amanu bil solihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.